Demi sumbangan terbaik modal insan, indeks kesejahteraan psikologi perlu dibangunkan. Perkhidmatan POS, input strategik pembangunan ekonomi digital. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Sebuah indeks kesejahteraan psikologi Malaysia perlu dibangunkan bagi mengukur tahap kesejahteraan rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyuarakan cadangan itu bagi menyukat tahap kesejahteraan rakyat para cendekiawan dalam perkhidmatan awam. Jelasnya keperluan itu bagi memastikan keseimbangan fizikal, emosi, tingkah laku juga spiritual warga kerja berada pada tahap terbaik. Keseimbangan itu juga dilihat amat penting untuk dimiliki setiap modal insan bagi membolehkan mereka memberi sumbangan terbaik kepada negara. Keseimbangan itu juga dilihat amat penting. Agar kaedah tertentu diperkenalkan untuk menilai tahap kesihatan mental setiap modal insan di negara ini. Tuan-tuan dan puan, hal ini amat penting bagi memastikan jentera tenaga kerja yang menyumbang kepada pembangunan negara diisi dengan individu yang sentiasa berfikiran positif, matang, mempunyai keupayaan berfikir secara kreatif dan inovatif serta ampuh menghadapi cabaran dunia semasa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada Majlis Persidangan Psikologi Modal Insan 2017 anjuran Jabatan Perkhidmatan Awam di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Setiap guna tenaga yang ada perlu dipastikan dalam keadaan terbaik agar dapat bersama menggerakkan kecemerlangan negara menjelang 2050. Modal insan bertaraf dunia boleh dicapai sekiranya setiap tenaga kerja mempunyai minda serta keinginan untuk mencapai kecemerlangan. Baik, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata peruntukan RM30 juta kepada pusat tahfiz seluruh negara yang disediakan di bawah bajet 2017 sebelum ini sepatutnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk menaik taraf infrastruktur institusi tersebut. Teguran itu dibuat kerana 80% daripada jumlah tersebut telah digunakan untuk membayar gaji kaki tangan di sekolah-sekolah tahfiz. Tahun lepas apabila kerajaan memberikan peruntukan yang sama, RM30 juta ini juga untuk mak tahfiz. Tidak banyak mak tahfiz yang menaikkan taraf mak tahfiznya. Apa yang digunakan? Duit RM30 juta ini lebih 80% digunakan untuk membayar gaji kepada tenaga pengajarnya. Sedangkan matlamatnya adalah untuk menaikkan taraf dan menambah kemudahan mak tahfiz. Kali ini bila saya diberikan pertanggungjawaban oleh Kabinet, saya akan pastikan RM30 juta ini mesti digunakan 100% untuk menaikkan taraf dan kemudahan mak tahfiz ini. Pada 15 September, Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan peruntukan RM30 juta lagi bagi membantu menaik taraf pusat tahfiz swasta susulan kebakaran pusat tahfiz Ittifaqiyah. Ia bagi membolehkan persekitaran pembelajaran di sekolah tahfiz lebih selamat dan kondusif. Sementara itu, asrama sebuah pusat tahfiz di Kelang Selangor musnah dalam kebakaran petang tadi. Bagaimanapun, kesemua pelajar yang sedang menghadiri kelas mengaji di tingkat bawah bangunan itu terselamat. Asrama ini terletak berhadapan Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang Kelang Selangor. 17 anggota bomba dengan 3 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Pinang, Balai Kota Raja dan Balai Kapar dikejarkan ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan pada 2.40 petang. Kebakaran melibatkan asrama pusat tahfiz 2 tingkat yang berkeluasan 50 kali 50 kaki persegi. Api berjaya dikawal sepenuhnya pada 3.15 petang. Peperiksaan pentaksiran tingkatan 3 PT3 di seluruh negara bermula hari ini melibatkan lebih 400,000 calon. Daripada angka itu, 394,458 calon merupakan pelajar sekolah kerajaan.
9,034 calon adalah dari sekolah agama negeri, 10,949 calon dari sekolah swasta dan 2,540 calon dari sekolah agama rakyat. Sejak 2014, PT3 menggantikan penilaian menengah rendah PMR. Hari ini, calon menghadapi ujian bertulis Bahasa Malaysia dan ujian bertulis Matematik. Di Perlis, 31 pusat peperiksaan dibuka khusus untuk 3,898 calon dari Sekolah Bantuan Kerajaan, MRSM juga sekolah swasta. Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Azman Ghazali yang meninjau proses peperiksaan di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Kanga memaklumkan 12 calon merupakan pelajar keperluan khas yang menuntut di SMK Putra Kangar dan SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah Padang Besar. 13,165 pelajar tingkatan 3 di Melaka menduduki peperiksaan di 84 sekolah termasuk Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK. Menurut Esko Pelajaran Pengajian Tinggi, Sains dan Teknologi Negeri, Datuk Mat Yunus Husin, daripada jumlah itu 12,490 orang merupakan calon sekolah Kementerian Pendidikan. Sementara 294 pelajar merupakan calon daripada Maktab Rendah Sains Mara MRSM, 365 calon swasta, 11 daripada sekolah integriti dan 5 calon persendirian. Mulai tahun ini juga, 6 sekolah SABK turut menjalankan beberapa mata pelajaran termasuk subjek usul Al-Din dan Al-Syariah. Di Kelantan pula menyaksikan 30,674 calon PT3 menduduki peperiksaan di 257 pusat peperiksaan. Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Muhammad Zahari Osman dalam kenyataannya memberitahu daripada angka itu 24,329 calon adalah Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK. Manakala 5,866 calon dari Yayasan Islam Kelantan, 290 calon daripada MRSM, 189 calon sekolah swasta atau persendirian. Sementara 65 calon merupakan pelajar berkeperluan khas. Perkhidmatan pos dan kurier perlu melaksana inisiatif transformasi serta meningkatkan tahap produktiviti setiap warga kerjanya melalui pembangunan kapasiti secara berterusan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Saleh Tun Said Keruak dalam perutusan sempena Hari Pos Sedunia berkata, kini perkhidmatan pos menjadi input strategik kepada pembangunan ekonomi digital serta e-dagang. Pertumbuhan pantas segmen penghantaran bungkusan dijangka berterusan selari dengan pertumbuhan ekonomi digital yang memerlukan pelaburan baharu bagi meningkatkan kapasiti kendalian di samping mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti. Tambah beliau, sejak dahulu perkhidmatan pos adalah sebahagian daripada keperluan rakyat negara ini, sama ada mereka yang tinggal di bandar mahupun desa. Melalui rangkaian pejabat pos dan logistik yang meliputi seluruh wilayah Semenanjung, Sabah dan Sarawak, perkhidmatan pos yang inklusif telah memberi impak besar kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada seluruh warga kerja pos yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dan mesra rakyat. Pada Persidangan Psikologi Modal Insan 2017, anjuran Jabatan Perkhidmatan Awam yang berlangsung di Putrajaya siang tadi, 35 buah kementerian dan jabatan menerima anugerah penarafan 5 bintang standard kualiti perkhidmatan psikologi sumber manusia bagi tahun 2017. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM antara penerima anugerah tersebut. Anugerah disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Antara tersenarai Kementerian Komunikasi dan Multimedia, anugerah tersebut diterima Ketua Setiausahanya Tan Sri Dr. Sharifah Zara Said Ahmad. RM160,000 diperuntukkan Jabatan Perikanan Johor dalam program perikanan rakyat kepada hampir 1,000 nelayan di negeri berkenaan. Bantuan tersebut melibatkan pemberian kit khas keselamatan dan peralatan menangkap ikan. Untuk laporan lanjut, kita bersama Radin Muhammad Azwan di Tapak Expo Johor Berkemajuan. Silakan.
Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam negaraku sehati sejua. Berasal langsung dari Dataran Mahkota, Kota Iskandar, berucap pada majlis penyerahan khas bantuan touch point kepada nelayan Johor Selatan, Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani, Pembangunan Usahawan dan Korporasi Negeri Ismail Muhammad berkata, beliau berharap bantuan yang diberikan itu dapat membantu para nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan laut. Selain kit keselamatan yang diberikan, diharap mampu mendidik para nelayan untuk berhati-hati ketika menangkap hasil laut. Untuk program hari ini kita buat majlis penyampaian di nelayan untuk Johor Selatan. Johor Selatan. Untuk program ini peruntukan sebanyak hampir 160,000 telah diperuntukkan oleh kerajaan negeri untuk kita bagi kits kotak untuk tangkapan nelayan dan juga kit keselamatan. Pagi tadi saya buat majlis penyampaian untuk nelayan pantai, kita bagi peralatan jaring dan kit keselamatan. Program bantuan tersebut akan diteruskan pada masa akan datang. Selain itu, Expo Johor Berkemajuan yang akan berakhir pada hari Sabtu ini turut mengetengahkan serta mempamerkan produk-produk agro yang dibawa oleh agensi swasta dan agensi kerajaan. Sekian saja laporan saya, Radhi Muhammad Azwan untuk Nasional 8. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, masih bersama Nasional 8. Prosiding perbicaraan hari kelima kes kematian lelaki warga Korea Utara Kim Chol ataupun Kim Jong Nam. Prosiding dilakukan di Jabatan Kimia bermula pukul 10 pagi tadi bagi proses pengecaman bahan bukti iaitu sampel ejen saraf VX. Hakim Datuk Azmi Arifin menjelaskan pihak pendakwaan dan peguam bela tiba di Jabatan Kimia kira-kira pukul 9.30 pagi. Manakala kedua-dua tertuduh warga Indonesia Siti Aisyah dan warga Vietnam Duan Thi Huong tiba lebih awal dengan pakaian kalis peluru. Masing-masing diwakili peguam Gui Sun Seng dan Hisham Teh Pok Teh. Terdahulu, saksi pendakwaan ke-8, Ketua Makmal Pusat Analisis Senjata Kimia Jabatan Kimia Dr. S. Raja dalam keterangannya memaklumkan terdapat banyak kesan ejen saraf VX pada baju kedua-dua tertuduh termasuk pada keratan kuku tertuduh kedua Duan Thi Huong. Bagaimanapun Dr. Raja mencadangkan supaya bahan-bahan bukti tidak dibuka di mahkamah atas faktor keselamatan. Berikutan itu, Hakim Datuk Azmi Arifin menetapkan prosiding dijalankan di Jabatan Kimia susulan permohonan pihak peguam bela yang ingin melihat bahan bukti sebelum ditanda dan menjadi rujukan dalam perbicaraan di mahkamah. Ini pula susulan kes penyelewengan dana 1.5 bilion ringgit sebuah kementerian di Sabah. Ketua Pemuda Warisan Sabah Warisan Datuk Muhammad Aziz Jaman hadir kali kedua memberi keterangan di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Wisma Sulaman. Terdahulu malam semalam Datuk Muhammad Aziz selesai memberi keterangan di Pejabat SPRM Sabah. Beliau bagaimanapun enggan mengulas lanjut. Datuk Muhammad Aziz merupakan bekas Ketua Pemuda UMNO Sempurna sebelum meninggalkan parti pada 2015 untuk membentuk warisan bersama Presiden Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal. Setakat ini beliau merupakan pemimpin kanan Parti Warisan yang kedua dipanggil SPRM bagi memberi keterangan mengenai skandal rasuah. Dua puluh suspek anggota geng Pak Su dihadapkan ke Mahkamah Session Al-Lustar atas tuduhan menganggotai kumpulan jenayah terancang yang aktif menjalankan kegiatan penyeludupan di sempadan Malaysia, Thailand. Tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh yang didakwa menganggotai kumpulan tersebut antara 1 Januari 2015 hingga 11 September lalu. Hakim tidak membenarkan kesemua mereka yang dituduh mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA dan Seksyen 130-5 Kanun Kesiasaan Akta 574 diikat jamin. Sebutan semula kes ditetapkan pada 26 Oktober depan. Sementara itu, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Kedah SAC Mio Farid Al-Atrash Wahid memberitahu 22 lagi suspek yang dipercayai terlibat dengan geng sama ditahan selama 28 hari bagi membantu siasatan. Kesemua mereka yang ditangkap dalam operasi Fasa 3 ini berusia 20 hingga 40 tahun.
peringatan kepada mereka-mereka yang terlibat dengan kegiatan penyeludupan di sepadan untuk menghentikan kegiatan. Untuk makluman pada 1 bulan 11 ni, pada 1 bulan 11 2017 ni, sepadan akan dibuka 20 jam. 20 jam, so kita akan mempertingkatkan lagi kita punya pencegahan untuk masih tiada lagi kegiatan penyeludupan di sepadan. Baik, ini pula susulan kes kanak-kanak dirantai pada tong gas di Pahang. Keputusan soal penjagaan kanak-kanak berusia 10 tahun itu hanya akan diketahui dalam tempoh sebulan. Ketika ini, laporan intervensi sedang disiapkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk diserahkan kepada mahkamah sebelum tindakan lanjut diputuskan. Perkara itu dinyatakan Pengerusi Jawatankuasa Wanita dan Keluarga, Komunikasi dan Multimedia Pahang, Datuk Syahaniza Syamsuddin. Mengulas lanjut tentang kesihatan mangsa, beliau berkata kanak-kanak itu dijangka dibenarkan pulang dalam tempoh sehari dua lagi. Mengenai ibu kanak-kanak malang itu pula, Datuk Syahaniza menyarankan agar beliau bertemu kaunselor JKM untuk berkongsi masalah yang dihadapi. Katanya perbincangan dengan kaunselor penting bagi memastikan apa juga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Kesemua mangsa bot kayak terbalik di pantai Tanjung Tuan dekat Port Dickson Negeri Sembilan semalam ditemukan selamat kira-kira pukul 8.35 pagi tadi. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datuk Indra Zulkifli Abu Bakar dalam kenyataan memaklumkan operasi pagi tadi menemukan 2 lagi mangsa. Leo Shak Kwan, 54 tahun dan Hu Yung Lon, 61 tahun ditemui kira-kira pukul 8.35 pagi di perairan Tanjung Tuan, lebih kurang 3.4 batu nautika selatan Tanjung Tuan. Manakala Fu Siu Wan, 54 tahun, terlebih dahulu ditemui pada pukul 7.15 malam semalam di Pantai Blue Lagoon. Kesemua mereka dibawa ke Stesen Udara Maritim Subang sebelum dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk pemeriksaan lanjut. Dalam kejadian petang semalam, ketiga-tiga mangsa terjatuh dalam laut ketika menyertai aktiviti berkayak di perairan Tanjung Tuan. Sejajar dengan bulan kesiapsiagaan, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Australian Border Force ABF menjalani latihan bersama dalam usaha memperkasa keselamatan perairan kedua-dua negara. Ketua Pengarahnya Laksamana Maritim Datuk Zulkifli Abu Bakar berkata, latihan diberi nama Exercise Redback tertumpu kepada simulasi pengawasan keselamatan di laut. Jelasnya, eksersis ini merupakan inisiatif terbaru dalam usaha mengangkat jenama Redback yang telah diperkenal menerusi 8 siri operasi yang menyaksikan kedua-dua agensi saling bertukar maklumat pergerakan jenayah maritim rentas sempadan sejak 2013. Australia dan Malaysia berkongsi matlamat sama dalam menghadapi cabaran keselamatan di laut termasuk isu penyeludupan manusia dan dadah, penangkapan ikan secara haram dan lain-lain ancaman keselamatan. Kerjasama APMM dan ABF bermula menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai pada Julai 2011. Pihak Australia, kerajaan Australia dia fokus kepada isu kemasukan penyertaan asing ataupun smuggling of migrants, terutama di Australia. Dan sebelum ini, migrants tersebut dia menggunakan negara-negara di sini seperti Thailand, Malaysia dan juga Indonesia sebagai negara transit sebelum pergi ke Australia. Disebabkan isu itu, ini telah merapatkan hubungan antara kerajaan Australia dan juga Malaysia melalui Australian Border Force dan juga Malaysian Coast Guard. Dan semenjak itu kita melaksanakan exercise Redback dan juga sebelum ni operasi Redback. Beliau merasmikan eksersis Redback di Boasted Cruise Center Pelabuhan Kelang. Lebih 100 pegawai menjalani latihan bersama selama 6 hari bermula hari ini dan berakhir di Pulau Pinang. Buat pertama kalinya, ABF menampilkan kapal terbesar mereka, Australian Border Force Cutter Ocean Shield, yang pernah terlibat dalam misi pencarian pesawat MH370. Latihan di atas kapal KM Marlin dan KM Bagan Datuk itu turut membabitkan polis Diraja Malaysia dan Tentera Laut Diraja Malaysia selaku pemerhati selama ia diadakan di perairan Selat Melaka.
Jabatan Perparitan dan Saliran JPS sedang giat melaksanakan kerja-kerja mitigasi sebagai persiapan menghadapi banjir. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, fasa pertama program ramalan dan ancaman banjir Praban juga kini sedang dibangunkan. Program berkenaan sedang dilakukan di 3 negeri paling berisiko terjejas iaitu Pahang, Kelantan dan Terengganu. It's not because of non-completion of the flood mitigation. But if the flood mitigation project is completed, then it reduces the impact. That's what it is. But it's not the cost. The causation is different than the failure of the complete the project. It's not the cost. It is the rain pattern that caused the flooding. Beliau ditemui selepas berasmikan persidangan Geosains Kebangsaan ke-30 NGC 2017 dan pelancaran ulang tahun ke-50 Persatuan Geologi Malaysia GSM di Ibu Negara. Program yang akan dilancarkan pada Januari tahun depan itu dapat meramalkan ancaman banjir 2 hari lebih awal di lokasi-lokasi yang dikenal pasti. Manakala fasa kedua yang dianggar menelan kos lebih RM500 juta masih dalam peringkat kajian untuk dibangunkan di lokasi yang belum dikenal pasti. Ia bergantung kepada kadar taburan hujan di sesebuah kawasan. Di Terengganu, semua jabatan bertanggungjawab telah bersiap sedia menghadapi kemungkinan musim tengkujuh. Pelan tindakan secara bersepadu yang disediakan diyakini mampu melicinkan proses menyalurkan bantuan dengan segera ke kawasan yang dilanda banjir. Wartawan Siti Jamilah Hanim Jamil ada laporannya. Kesiapsiagaan menghadapi banjir di Terengganu merangkumi semua jabatan termasuk Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri, Pejabat Daerah Seluruh Negeri, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM serta semua agensi penyelamat yang melibatkan persiapan sebelum banjir, ketika banjir dan selepas banjir. Bagi JKM yang bertanggungjawab menguruskan keperluan penduduk terjejas ketika berada di pusat pemindahan, mereka telah bersiap sedia sepenuhnya menghadapi musim tengkujuh tahun ini. Pengarah JKM Terengganu Zuhami Omar berkata, pihaknya kini sedang dalam proses menghantar segala barangan keperluan banjir ke semua daerah termasuk 135 pangkalan hadapan. Kerja penghantaran telah bermula 1 Oktober dan akan berakhir 17 Oktober ini termasuk ke Pulau Perhentian dan juga Redang. Di Terengganu terdapat 1 depo besar iaitu di Pulau Kerenggemarang yang turut membekalkan bekalan untuk negeri Pantai Timur di samping 16 lagi depo mini di seluruh negeri. 46 pembekal juga bersedia menyediakan segala keperluan tambahan kepada JKM bila-bila masa. 14 daripadanya berskala besar dan 32 berskala kecil. 531 pusat pemindahan telah dikenal pasti dan bersiap sedia bila-bila masa sahaja apabila banjir melanda yang boleh memuatkan 131,910 penduduk terjejas. Daripada jumlah itu, 22 pusat pemindahan merupakan pusat berskala besar dan mampu menempatkan 44,000 penduduk pada satu masa. Dan untuk tahun 2017 ini saja sebanyak 240,000 peruntukan persetujuan telah kita belanjakan untuk pembelian barang-barang, manakala sebanyak 800,000 lebih peruntukan negeri kita gunakan untuk pembelian barang-barang. Dan insya-Allah sekiranya keadaan bencana tahun itu, saya rasa dari segi peruntukan tidak ada masalah dan segi pembekalan barang-barang tidak ada masalah. Insya-Allah kita dapat selesaikannya. 557 kaki tangan JKM termasuk 10 kaunselor serta 364 sukarelawan akan turut memberi bantuan kepada penduduk terjejas. Sementara itu, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Terengganu Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Cik Adam A. Rahman berkata, persiapan kerajaan negeri telah bermula sejak Ogos lalu termasuk logistik, latihan dan pengurusan pusat pemindahan. Segala aset dan kenderaan semua agensi telah diselenggara termasuk lori dan bot berada dalam keadaan baik untuk digerakkan bila-bila masa. Kalau kita ikutkan pemantauan berterusan, sebab sekarang ni kemungkinan besar akan masuk kita panggil monsun, intermonsun, monsun peralihan. Di antara 1 ke 2 minggu lagi kita dapat pengesahan daripada Met Malaysia dan persediaan interagensi menghadapi persiapan intermonsun dan juga monsun timur laut ni
semua agensi bersiap siaga dengan langkah yang terbaik. Termasuklah juga fenomena air pasang besar yang kemungkinan kita jangkakan berlaku pada penghujung tahun ini. Dari segi kekuatan anggota pula, 700 anggota sukarela akan bertugas membantu penduduk untuk dipindahkan dalam tempoh 1 jam banjir berlaku. APM akan turut dibantu Jabatan Bomba dan Penyelamat, Polisi Raja Malaysia dan agensi-agensi lain bagi melicinkan segala urusan berkaitan. Kesiapsiagaan semua pihak kini berada pada tahap terbaik bagi memastikan semua keperluan dan aspek keselamatan menjelang musim tengkujuh tidak lama lagi terjamin. Bersama juru kamera Yusof Sobri Awang, Siti Jamilah Hanim Jamil melaporkan untuk TV1. Datuk Zakaria Arshad akan menyambung semula tugasnya sebagai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Felda Global Ventures Holding Berhad FGV bermula 16 Oktober ini. Lembaga pengarah FGV dalam satu kenyataan berkata siasatan dalaman telah dijalankan mengikut proses dalaman yang betul selaras keperluan Kementerian Keuangan diperbadankan MOF Inc. Hasil siasatan dalaman telah diserahkan kepada MOF Inc. selaras artikel 80 Memorandum dan artikel Persatuan FGV. Keputusan untuk membenarkan Datuk Zakaria menyambung tugasnya dibuat setelah mengambil kira komitmen beliau untuk menyelesaikan hutang lama tertunggak Safitex Trading LLC serta program transformasi berterusan FGV. Dalam pada itu, pengerusi FGV Datuk Wira Azhar Abdul Hamid berkata kumpulan itu memerlukan struktur pengurusan baru bagi mengukuhkan kedudukannya. Komposisi lembaga pengarah juga akan dinaik taraf dengan pelantikan pakar dalam bidang tertentu. Institut Juru Audit Dalaman Malaysia IAAM berharap bajet 2018 akan menyediakan insentif penyelidikan dan pembangunan R&D khusus untuk industri juru audit dalaman. Ketua Kumpulan Juru Audit Dalaman IAAM, Hazimi Kasim berkata, melalui R&D profesion audit dalaman di Malaysia dapat dinaik taraf ke tahap yang lebih tinggi. Antara bantuan yang boleh disalurkan kerajaan termasuk pengecualian cukai barang dan perkhidmatan GST bagi bahan binaan yang digunakan dalam projek perumahan mampu milik. I hope that the government would be able to further provide a lot more incentive, for many businesses to actually train, their people in order for us to basically be able to adopt more advanced technology and build the nation, in order to be able. Cadangan Maju Holdings untuk mengekalkan kadar tol Lebuh Raya selama 20 tahun jika ia berjaya mengambil alih Plus Malaysia Berhad adalah mustahil dari sudut makroekonomi. Jelas pensyarakanan Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia, Dr. Ahmad Rizal Mazlan, kos penyelenggaraan Lebuh Raya Plus yang kini berjumlah RM0.5 bilion setahun dijangka terus meningkat. It is impossible to have better highways. Okay, even it is difficult to remain as it is now, because highways are kita kata are unique in such a way that not only it involves repairment and maintenance, but you have to take care of the rest areas. You have to take care of the peripheral facilities that are attached along the highways. Jelasnya, kos operasi dan penyelenggaraan setiap lebuh raya berbeza. Plus Malaysia telah membelanjakan sekitar RM1.5 bilion bagi melebarkan serta menambah baik lebuh raya serta pusat rawat dan rehat. Justru syarikat yang bercadang mengambil alih Plus perlu mempunyai aliran tunai yang kukuh bagi memastikan operasi lebuh raya itu tidak terjejas. Maju Holding sebelum ini menyuarakan hasrat memperoleh 100% pegangan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan UEM Group Berhad dalam Plus Malaysia dengan harga RM36 bilion. Sementara itu, Persatuan Pengusaha Bas Ekspres Melayu Semenanjung Malaysia Pembawa menyokong hasrat Maju Holdings untuk mengambil alih Plus Malaysia Berhad.
Dalam satu kenyataannya, persatuan itu berkata cadangan tidak mengenakan kenaikan tol untuk tempoh 20 tahun mampu memberi pengurangan kos operasi sebanyak 10% kepada ahli-ahlinya. Selain tol, cadangan maju juga melibatkan usaha menaik taraf kualiti serta aspek keselamatan lebuh raya melalui pemasangan lampu jalan di sepanjang Lebuh Raya Plus. Laluan baharu AirAsia X dari Kuala Lumpur ke Jeju, Korea Selatan disasar mencapai faktor muatan sebanyak 80% dengan jumlah penumpang 110,000 orang setahun. Ketua Pegawai Eksekutifnya Benjamin Ismail berkata, untuk permulaan, penerbangan bagi laluan baru ini akan diadakan 4 kali seminggu. Beliau yakin laluan baru ini akan mendapat sambutan yang baik memandangkan rakyat Malaysia merupakan antara pelancong paling ramai melawat Korea Selatan ketika ini selepas China. It adds a lot of value for us with our relationship with flying into Korea. As it is, Korea, Incheon is doing very well for us in terms of 2 flights daily. We're looking at increasing Incheon already, moving forward to potentially during peak season 2-3 times. Busan we have just increased from 4 to 5 times, and Jeju just adds value to the whole network itself for us in terms of Korea. Beliau bercakap dalam sidang media selepas melancarkan laluan baru AirAsia X dari Kuala Lumpur ke Jeju. Syarikat penerbangan tambang rendah jarak jauh itu merancang untuk meningkatkan kekerapan penerbangan bagi laluan ini kepada penerbangan terus setiap hari di masa akan datang. Untuk promosi pengenalan, AirAsia menawarkan harga tiket serendah RM199 untuk kelas ekonomi. Presiden Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang letak jawatan. Bola sepak kelayakan Piala Asia 2019 habuan RM30,000 seorang sekiranya tewaskan Hong Kong. Presiden Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang FAP Zairil Kir Johari mengumumkan peletakan jawatan berkuat kuasa serta-merta. Ini berikutan prestasi hambar pasukan Harimau Kumbang musim ini apabila menamatkan cabaran di tempat tercorot Liga Super dengan 12 mata. Zairil yang mula mengambil alih jawatan Presiden Februari lepas menggantikan Datuk Nazir Arif Munshi Arif yang turut meletak jawatan awal Januari lepas. Sebaik saja menerajui FAP, Zairil membuat beberapa perubahan dan strategi dengan membawa masuk jurulatih asing Ashley Westwood namun tidak membuahkan hasil, seterusnya menggantikannya dengan legenda bola sepak tempatan Zainal Abidin Hassan. Namun Pulau Pinang terus menunjukkan prestasi hambar dan bakal tersingkir daripada saringan Liga Super 2017 dan akan menghadapi saingan di Liga Premier musim depan. Pulau Pinang berada di Liga Super pada musim 2016 selepas berjaya menduduki tangga kedua Liga Premier 2015. Menjelang kejohanan futsal AFF di Vietnam hujung bulan ini, skuad kebangsaan menyasarkan untuk mengulangi pencapaian sebelum ini dengan mara ke separuh akhir, manakala senarai 14 pemain akan dimuktamadkan selepas siri aksi persahabatan di Qatar minggu ini. Bagi Ketua Jurulatih Chew Chun Yong, sasaran diletakkan kali ini dilihat realistik. Ia berdasarkan pencapaian terdahulu kejohanan sama ada ketika di Thailand. Kita dalam persiapan yang dalam last phase, so kita akan bergerak bertolak pergi Qatar dari 12 hingga 17 untuk 2 atau 3 friendly game against Qatar FA. So ini adalah fasa yang terakhir untuk kita buat preparation before kita bertolak pergi Vietnam, Ho Chi Minh on 23rd of October. Edisi kali ini skuad kebangsaan diletakkan dalam kumpulan B bersama Thailand, Timor Leste dan Laos. Ketika di AFF di Thailand Januari lalu, Malaysia di tempat ketiga. 4 pasukan terbaik di kejohanan AFF layak secara automatik ke kejohanan futsal AFC dijadualkan berlangsung Februari tahun depan. Kejohanan AFF di Vietnam berlangsung dari 24 Oktober hingga 3 November. Seramai 18 pemain kini giat menjalani latihan di Wisma FAM Kelana Jaya.
Bola sepak kelayakan Piala Asia 2019. Skuad Harimau Melaya bakal menerima habuan RM30,000 seorang sekiranya berjaya menewaskan Hong Kong esok dalam aksi kumpulan B. Berita gembira tersebut diumumkan oleh Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Tunku Ismail Sultan Ibrahim TMJ yang memuat naik rakaman video di laman rasmi FAM. Selamat yang satu hanya untuk mencipta kemenangan pada hari ini. Positive result, give your best, kerana menang and kalah is secondary. Apa yang penting is mata kita manusia ni tak pernah menipu kita. Kalau seluruh rakyat dalam negara, termasuk saya, nampak yang players give 110%, kalah menang pun kita puas hati. Yang penting awak kena main sebagai satu pasukan, sebagai satu unit, membantu antara satu sama lain, give full kerjasama. Saya confident that you do well. Kalau menang game ni, bonus. Saya bagi bonus RM30,000 kalau menang game ni. Tunku Ismail turut menuntut agar pemainnya fokus dalam perlawanan esok untuk menentang sekaligus meraih 3 mata dan menghidupkan peluang layak ke pusingan akhir di Emiriah Arab Bersatu pada 2019. Malaysia kini menduduki tangga tercorot kumpulan B. Menjelang Hari Sukan Negara, semua atlet yang terlibat dalam Sukan C dan para ASEAN baru-baru ini diarahkan untuk pulang ke negeri masing-masing bagi memeriahkan program yang diatur sepanjang sambutan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin. Semua negeri dan daerah akan mengadakan aktiviti dan saya telah mengarahkan semua atlet yang terlibat dalam Sukan C dan Sukan Para ASEAN KL 2017 untuk pulang ke negeri masing-masing bagi memeriahkan aktiviti di peringkat negeri. Tambahnya, antara aktiviti yang dianjurkan termasuk larian, kayuhan basikal, bola jaring, sukan tradisi dan aktiviti kecergasan. Majlis perasmian Hari Sukan Negara tahun ini akan diadakan pada 14 Oktober jam 11 pagi di Stadium Nasional Bukit Jalil. Perdana Menteri dijangka hadir menyaksikan majlis perasmian tersebut. Sambutan Hari Sukan Negara diadakan pada hari Sabtu minggu kedua bulan Oktober setiap tahun. Ia adalah inisiatif daripada KBS sebagai langkah proaktif dalam proses transformasi ke arah mencapai hasrat menjadikan Malaysia sebuah negara bersukan. Baik, ini pula mengenai kejohanan bowling padang Asia kali ke-12 New Delhi, India. Skuad negara meraih 2 emas, 1 perak dan 1 gangsa pada hari terakhir kejohanan sekaligus merangkul gelaran juara keseluruhan. Emas pertama menerusi Sophie Rusli dalam acara perseorangan lelaki yang menewaskan lawan dari Hong Kong 21-11. Acara berpasangan wanita pula meraih emas kedua menerusi gandingan Siti Zalina Ahmad dan Auni Fatiah Khamis yang menewaskan pasangan dari Singapura 18-3. Manakala pingat perak pula diraih menerusi berpasukan 3 wanita gandingan Nur Ain Nabilah Tarmizi, Zuraini Khalid dan Azlina Arshad yang tewas kepada Indonesia 11-20. Pingat gangsa pula disumbang berpasukan 4 lelaki menerusi Muhammad Hizli Abdul Rais, Zulhismi Rizwan, Muhammad Syamil Syazwan dan Fairul Izwan. Sabtu lepas, skuad bowling padang negara cemerlang selepas merangkul 3 emas dan 1 gangsa. Squash terbuka Amerika Syarikat, Ratu Squash Negara Datuk Nicole and David mara ke pusingan kedua selepas menewaskan lawannya Donna Urquhart dari Australia. Nicole hanya memerlukan 40 minit untuk menundukkan Donna 11-8, 11-4, 6-11 dan 11-5. Bekas juara 3 kali berturut-turut dari tahun 2012 hingga 2014 ini mempersembahkan aksi permainan yang meyakinkan untuk merangkul gelaran juara kali keempat. Nicole, bekas pemain nombor 1 dunia ini akan bertemu lawan dari Hong Kong yang juga pilihan ke-9 Annie Au 2 petang waktu tempatan atau awal pagi esok waktu Malaysia. Terdahulu Annie menewaskan rakan senegara Joey Chan 11-3, 4-12 dan 11-9.
Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Nasional 8. Susulan kebakaran dipercayai berpunca daripada api misteri di Kampung Bunga Emas Penambang di Kota Baru, Kelantan pada 19 September lepas. Keluarga warga emas Zainab Sulaiman, 83 tahun, buntu memikirkan nasib mereka 5 beranak selepas kejadian itu kerana kehilangan tempat berteduh dan punca pendapatan. Zainab yang lebih mesra disapa Mok Nap berkata mereka kini terpaksa menumpang di rumah saudara, namun setiap kali mereka sekeluarga menumpang tidur, api misteri seakan mengikuti cucunya Wan Nur Fatihah Wan Hanafi 19 tahun dan muncul secara tiba-tiba. Jika sebelum ini Mok Nap memperolehi pendapatan sekitar 40 hingga 50 ringgit sehari hasil daripada menjual popia dari rumahnya, namun selepas kejadian terbabit, dia tidak dapat berbuat demikian selepas semua peralatan musnah terbakar. Duduklah aku ni gambar duduk cara dengan susah lah. Ada orang gapo ha. Nak cara kata seni, tak seni. Pergi mak. Pergi balik pergi mak. Ada demo suruh pergi rumah. Mau demo pergi. Kalau demo tak suruh pergi ke kita nak pergi duduk sini, duduk dalam pasal ni lah. Jumaat lepas, api misteri itu muncul semula di rumah adiknya Faridah Sulaiman, 75 tahun, menyebabkan beberapa barangan seperti sejadah, tilam, tuala, beg dan kepala katil terbakar. Gitu ya. Dia tengok tu dua tiga tu lah. Pada bilik tengah belakang pak dia tidur. Jadi hari petang kemarin lepas masa antara asar tu ada bilik ujung, ada supik tak ada tuala ke apa tak tu. Perasaan Allah Tuhan tak ada tanya cerita. Tak ada kita cerita ada buai mata tu. Tapi depan dia tu mau tak tunjuk pun sedih. Tak muka dia sedih je. Bagi tu pun jadi kau sedih. Kan kita masuk pergi sewa situ ambil kata balik. Nak duduk tak ada tempat lah. Katanya pelbagai ikhtiar dan rawatan Islam telah dilakukan bagi meredakan serangan tersebut, namun semuanya menemui jalan buntu. Dalam kejadian pada pukul 10 pagi 19 September lalu, api tersebut dikatakan muncul di bilik tengah rumah Zainab. Kejadian disaksikan cucunya Wan Nur Fatihah, namun dia tidak berupaya memadam api tersebut kerana marah. Selain rumah Mok Nap, turut musnah sepenuhnya sebuah lagi rumah jiran. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan sedang mengkaji semula Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) agar had tuntutan dapat ditingkatkan. Ia bagi membolehkan pengguna membuat tuntutan lebih besar sekaligus membela mereka mengikut keadaan semasa. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata pihaknya perlu meneliti dan mendengar pandangan dari pelbagai pihak agar akta tersebut dapat ditambah baik. Ini kerana ia melibatkan pelbagai tuntutan bukan hanya kepada perkhidmatan dan produk. Jumlah yang bukan hanya memadai tetapi berpatutan dengan apa mahkamah kita yang ada. We have got mahkamah di seluruh negara, tapi oleh kerana tuntutan-tuntutan ini a bit, kadang-kadang benda yang bukan macam-macam lah. Jadi sebab itu kita nak pastikan bila kita dah umum nanti kita mampu untuk membantu rakyat. Sebelum ini, pengguna hanya dibenarkan membuat tuntutan di Tribunal Pengguna kurang daripada RM25,000 mengikut akta TTP. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Komuniti Usahawan Coca-Colaku via KPDN-KK di Johor Bahru. Cubaan seludup 10 kontena kayu jenis keruing untuk dieksport ke India gagal. Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB mengesan kegiatan berkenaan di Pelabuhan Barat, Pelabuhan Kelang pagi tadi. Penahanan unit penguatkuasaan MTIB mendapat kerjasama Kastam Negeri dan Westports Malaysia Sdn Bhd. Ketua Pengarah MTIB, Datuk Dr. Jalaluddin Harun berkata, kegiatan itu dikesan menerusi permohonan 9 permit ekspor sebuah syarikat yang beralamat di Pahang pada 27 Julai lalu.
23 Ogos lepas, MTIB menahan 10 kontena syarikat terbabit mengandungi balak bulat jenis keruing yang merupakan barang larangan ekspor. Sebenarnya, di dalam request dia untuk pengeksport license tu, dia menyebut bahawa dia mengeksport kayu gergaji. Dan ini adalah satu lagi kesalahan di mana kita maklumkan bahawa yang dia nak ekspor tu adalah kayu balak, tetapi dia false declaration, ya, menyatakan bahawa isi kontena itu adalah kayu gergaji. Ini juga satu kesalahan. Larangan pengeksportan balak bulat telah dikuatkuasakan sejak 1990 dan merupakan satu kesalahan di bawah Akta 105 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia Kurungan Pemerbadanan 1973. Baiklah saudara, Nasional 8 edisi 9 Oktober berakhir di sini. Sebelum berakhir, saksikan visual latihan keselamatan perairan bersama Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Australian Border Force yang diadakan di Pelabuhan Kelang. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam negara ke Malaysia.